Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua followers dan juga komuniti-komuniti ADK Negeri Sarawak. So, kita live streaming sekali lagi pada pagi tu bersama dengan Puan Nadia. Hai Puan Nadia, good morning Puan Nadia. Hello Puan Nadia, boleh Hai, dengar? clear clear. Alright. Semua betul. Okey, so far okey. Alright. Okey. Okey Puan Nadia, jap ah. Barunya nampak muka kita clear. So, how's your day hari tu? Macam ni dengan hari kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari tu kami sit online, sit live di rumah. Kami live daripada pejabat sebab bertugas shift hari tu. Ah, Cumanya ada sedikit batuk-batuk. Minta maaf mana ada interruption during kita pun live. ah, Batuk sikit je lah. Serius tu. alright. So, okey, hari tu adalah merupakan hari ke-30 PKP. Betul sih, mensalah betul, tolong betulkan kami. Okey, kita nak Sebulan dah kita di sebulan. rumah. Jadi kita nak mulakan hari tu dengan apa? Terapi Sesi kendiri. Yes. So Puan Nadia, okay. kita boleh mulakan untuk sesi terapi kendiri untuk tajuk hari yang ketiga tu. Alright, go on. Dipersilakan. Okay, terima kasih Encik Yus. Alhamdulillah. Hari tu kita bersama sekali lagi dalam sesi terapi ini. Kita tu kelakar Sarawak kelakar bahasa Melayu Encik Yus. Bahasa Sarawak. Mana-mana selesa lah. Bahasa Malaysia je, campur-campur sikit bahasa Sarawak lah. Betul lah sebab apa? Sebab audiens kita yang kami targetkan hari itu adalah kita pun OKP lah. OKP adalah orang kena pengawasan. Orang kena pengawasan di ADK daerah Kuching khususnya. Kita mengadakan sesi live tu untuk memfokuskan kepada klien-klien kita yang tidak dapat melapor diri kerana PKP fasa 3 dah sekarang. Jadi sebab yalah kita mengadakan sesi live tu. Jadi saya akan mix bahasa Melayu baku dan bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak untuk kita rasa lebih erat dan lebih mesra lah. Kita boleh mulakan sekarang. Jadi ringkasan sikit daripada sesi yang telah dikendalikan oleh Puan Miss Lina semalam, set key terapi kendiri yang kedua adalah mengenai mengawal pemikiran negatif. Okay, minta maaf kalau saya tidak tengok skrin dengan kerap, so saya akan refer di skrin monitor terlebih dahulu lah. So kita nak refer yang kita recap balik semalam tentang mengawal pemikiran negatif. Okay, mengawal pemikiran negatif adalah benda yang paling utama perlu ada pada setiap klien ataupun mereka yang siapa-siapa lah, termasuk diri saya sendiri, Cik Yus pun sama juga. Jadi kita semua ada negative thought ataupun fikiran-fikiran yang buruk sepanjang kehidupan kita. Apatah lagi di dalam musim PKP tu, di dalam musim kita berkurung, kita tu macam si dapat olah benda yang kita biasa buat ataupun rutin seharian kita seperti dulu lah. Jadi dari situlah akan datang perkara-perkara negatif yang membuatkan jiwa kita tak tenteram, jiwa kita tak tenang. Pernah saya kongsikan dahulu pada sesi yang pertama kali kita buat live dari rumah, yang saya buat daripada rumah. Saya pernah kongsikan sesi yang pertama, kit pertama dan kit kedua. Kita dah bagi banyak tips tentang macam mana kita nak kawal perasaan kita apabila kita dalam keadaan gelisah. Jadi pemikiran-pemikiran, perasaan dan sensasi adalah 3 perkara yang kita akan lalui, yang kita akan alami apabila kita seorang manusia. Kalau kita kucing, kalau kita haiwan ataupun harimau, kita akan ada perasaan-perasaan ini. Jadi sebab kita manusia lah, kita akan ada perasaan-perasaan dan emosi ini. Itu adalah normal untuk semua sesiapa pun manusia untuk ada perasaan ini. Kita ada perasaan, Cik Yus? Tiada. Ada orang tidak perasaan. Tidak perasaan adalah tidak normal. Cik normal maksudnya, cik ada perasaan. Okey. Jadi masuk perasaan-perasaan takut, cemas, bimbang, rindu, cinta adalah perasaan. Jadi bila dalam keadaan sebegini, kita perlu mengawal satu perasaan yang juga dipanggil anxiety ataupun keresahan dan kegelisahan. Contoh, sebagai orang yang pernah terjebak dengan dadah, orang yang pernah mengambil dadah dan mindanya juga pernah dipengaruhi dadah. Pemikiran mereka adalah tidak sama dengan mereka yang normal. Kawalan emosi mereka juga tidak akan sama dengan tindakan emosi mereka yang normal, dan cara untuk cope up skill ataupun cope up tu dalam bahasa Melayu, cara untuk mengatasi masalah yang tidak sama. Jadi benda yang akan jadi berbeza. Akibat daripada perbezaan tersebutlah yang menyebabkan kita perlukan tips dan bimbingan, terutamanya daripada pegawai pemilihan lah, ataupun mereka yang anda percayai, contoh ibu bapa, isteri, adik-beradik dan sebagainya. Jadi daripada perasaan-perasaan negatif ini kita mesti kongsi. The main point adalah kita hendaklah kongsi masalah kita, jangan menyendiri, jangan menyimpan, jangan terlalu memeram seorang diri. Macam meletup lah dia. Yes, macam gunung api lah kan. Jadi lama-lama benda yang meletup bagi jadi alasan untuk cari benda lain yang tidak berkenaan, benda yang tidak patut, contohnya mencari dadah. Untuk memberi ketenangan kepada kita. Jadi adalah salah. Pergi cari nospen, pergi cari syabu, pergi cari ganja, kena ganja sebab ganja katanya boleh memberi ketenangan. Benarkah? Di belakang saya ada daun ganja ya. Ya adalah ada daun ganja daripada klien yang tertinggal lah. Saya lupa nak remove tadi. Saya sendiri nampak dalam skrin. Jadi daripada perasaan ini kita ada tips macam mana cara untuk mengatasi perkara tersebut. Jadi saya nak baca sedikit, ada puisi dalam slide yang kita lihat next. Okey. Yang saya dah explain. Okay, next. Okey, kita tengok ada sajak lah daripada Dr. Muhammad Iqbal, la takhaf wa la tahzan. La tahzan tu maksudnya janganlah bersedih dalam bahasa Arab lah. Jadi wahai engkau yang berantai takut dan gelisah, pelajarilah mutu kata Nabawi, la tahzan. Sekolah agama tak mesti tahu. Tahu. Jangan takut. Jika adalah padamu Tuhan yang Maha Kuasa, lemparkanlah jauh-jauh segala takut dan bimbang, lemparkan cerita untung dan rugi, kuatkan iman sekuat tenaga,
dan kesankanlah berkali-kali dalam jiwamu la khaufun alaihim. Ya, lebih kurang macam doa, kita selalu lafaznya adalah doa. Tiada resah dan gentar pada mereka bagi zaman akan datang. Bila Musa pergi kepada Firaun, hatinya membaja oleh mutu kata la takhaf, janganlah takut, dan siapa yang telah mempunyai semangat Al-Mustafa melihat syirik dalam setiap denyut dan luapan takut bimbang. Deep meaning saja tu. Kita orang puitis, orang sastra, kita faham apa maksudnya. Dalam Jadi maksudnya. lebih kurangnya memberi kita dorongan untuk bukan mengabaikan, tapi how to control perasaan ketakutannya menjadi satu kekuatan. Ia adalah satu kepentingan, skill untuk kita mengubah kebimbangan dan ketakutan tersebut. Okay, next. Kita lihat tips untuk menangani kebimbangan dan ketakutan. Alright. Kita teruskan next terus ha. Okay. Alright. Ya, adakah ketakutan dan kebimbangan anda benar-benar wujud? Benarkah si benda yang wujud? Benarkah anda rasa perkara itu benar-benar terjadi? Kadang-kadang benda itu tak terjadi pun. Kadang-kadang benda itu cuma satu tanggapan, kadang-kadang benda itu cuma satu persepsi kita sendiri. Sedangkan benda itu tidak berlaku. Tetapi kita sendiri yang membuatkannya seolah-olah berlaku akibat daripada pemikiran kita sendiri. Maksud saya nak bagi contoh paling mudah lah. Normality, klien-klien yang dikasihi sekalian, anda mempunyai, ada yang mempunyai isteri, ada yang mempunyai teman wanita sekalipun. Banyakkan mereka yang telah terdedah dengan pengaruh dadah sebelumnya, otak yang telah pernah diganggu secara kimianya dengan kesan dadah terutama jenis syabu. Kebimbangan anda adalah melampau-lampau. Contohnya anda akan merasa terlalu syak, terlalu memberi tanggapan negatif dan buruk terhadap pasangan anda. Yes. Banyak sebab apa, saya menerima banyak aduan daripada bukan hanya klien tetapi daripada isteri-isteri klien, di mana suami mereka ataupun tunang ataupun kekasih mereka menjadi seorang yang sangat agresif ataupun lebih kepada saya terlalu sangat paranoid tentang keadaan mereka, cemburu buta, tak tentu pasal dan sebagainya, kerana takut adalah kerana takut kehilangan. Jadi akibat daripada ketakutan tersebut membuatkan mereka menjadi agresif. Ditambah lagi dengan kesan yang didapati daripada kesan dadah tadilah, membuatkan perasaan takut yang lebih mendalam, kebimbangan yang lebih mendalam. Kata orang Sarawak, SE. Tahu tak SE, Cik Yus? SE ya, saif lah. Jadi SE adalah lebih kurang daripada term yang paling popular lah untuk proses kebimbangan tu sebenarnya kalau di Sarawak. Tapi saya menggunakan Sarawak sikit, kita pun term sama dengan term di Semenanjung kan. Jadi sober pun macam lain. Jadi benda-benda tersebutlah yang akan menyebabkan tingkah laku anda berubah. Okay, jadi dari situ akan datang ketakutan. Jadi bila dah jealous, cemburu buta, rasa macam pasangan membuat perkara yang kita rasakan si patut, sedangkan perkara tersebut si berlaku. Pasangan kita tidak pun curang, tidak pun melakukan perkara yang di luar tabi'i dan sebagainya, tetapi tanggapan diri sendiri menyebabkan benda itu berlaku. Jadi minda kita pun percaya ianya berlaku. Jadi kita tengok ke next slide. Okay, langkah pertama macam ni. Macam mana kita nak menguji tahap ketakutan kita? Kalau kita nak relate dengan keadaan sekarang serius, contohnya dalam keadaan kita PKP ataupun dalam kita di dalam ruang dengan daripada suara kita tertekan off. Yes. Jadi ini akan menyebabkan ketakutan yang datang. Kita takut dengan virus. Kalau dulu kita takut dengan polis, kita takut kalau anak-anak kecil takut dengan hantu, tapi sekarang kita takut dengan benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak ialah macam COVID sekarang. Okay. Jadi apabila kita takut, okay, jadi contoh kita nak pergi ke supermall, mall ke supermarket. Kita dapat macam dulu lagi dengan tangan yang tidak bersterilize, tidak memakai sarung tangan dan face mask. Kita rasa takut nak menyentuh troli, kita rasa takut nak keluar daripada rumah, kita rasa takut nak menyentuh apa-apa barang pun sekalipun di atas shelf rak di kedai runcit yang kita kunjungi. Jadi bila kita rasa takut, berpeluh-peluh, rasa tidak yakin dengan keadaan semasa. Maaf. Jadi kita list down dulu. Lebih dahulu kita list down apakah yang kita takut di dalam satu. Kalau kita malas nak menulis dalam kertas kan, tapi at least kita dapat parking di minda kita apa yang kita takut supaya kita dapat kenal pasti ketakutan kita tersebut. Okay, kita pergi ke next slide. Langkah kedua, apa yang anda takutkan, kenal pasti apa yang anda takutkan daripada situasi aktiviti tadi. Kalau kita tak pasti apa yang kita takut pun susah. Tiba-tiba keluar rumah, rasa takut, cemas. Apa hal kita nak takut? Kita tahu apa yang punca kita menjadi takut. Kita kurang pasti. Adakah kita takut kepada polis, takut kena saman polis sebab keluar tanpa surat kebenaran dan tujuan? Adakah kita takut benar-benar kepada virus, takut dijangkiti, takut dihinggapi? Ataupun kita takut keluar tapi tak ada duit pun boleh jadi takut. Boleh juga. Kami selalu takut keluar saya ada duit. Ya bahaya. Lebih bahaya lah jadi keluar tanpa tujuan kan. Bila keluar jadi pun susah. Bayar saman si boleh, nak beli barang pun si boleh. Jadi dua perkara yang menyebabkan ketakutan juga. Jadi adalah punca-punca yang boleh membuatkan kita takut. Contoh ada yang dalam peringkat pemulihan, dalam peringkat memulihkan diri sendiri, sebab ini adalah terapikan diri. Anda mungkin takut keluar dan didekati oleh pusher-pusher ataupun kawan-kawan yang akan menyebabkan anda terjerumus kembali kepada pengambilan dadah. Itu juga satu ketakutan yang sepatutnya anda takut. Ada ketakutan yang tak patut, ada ketakutan yang patut. Lebih baik anda takut untuk ketakutan jenis ini sebab akan menyebabkan anda berasa lebih berhati-hati untuk kekal pulih. Anda takut keluar untuk dipengaruhi. Lebih bahaya keluar dan dipengaruhi oleh kawan-kawan yang mengambil dadah daripada kita keluar takut dengan polis. Dua perkara yang lebih bagus kita takut yang positif. Dalam arti kata positif lah. Jadi kita pergi ke next slide, Cik Yus. Alright. Kita
sediakan pelan tindakan bagi membolehkan anda menangani dan menguruskan ketakutan anda. Jadi pelan tindakan tu adalah kita mesti rancang menggunakan skill baru untuk menguruskan situasi ini. Macam yang saya cakap tadi lah, kita perlu ada coping skill ataupun teknik untuk ataupun teknik untuk menguruskan ketakutan kita. Antara teknik-teknik yang boleh kita kongsikan, sudah dikongsikan oleh Puan Miss Lina semalam dalam siri pertama, siri terapi yang kedua. Jadi teknik yang lebih kepada relaksasi. Relaksasi bermakna mencari tempat ataupun benda-benda yang boleh membuatkan kita relax. Sebagai contoh, dalam kit terapi pertama saya pernah share tentang haiwan peliharaan. Jika itu yang membuatkan kita tenang, kita ada kucing, kita ada anjing ke apa, kita boleh pegang, cari bermain-main dengan kucing kita yang untuk memberi satu perasaan relax dan sebagainya. Bagi gamers, orang yang suka main game, boleh main game. Rasakan benda yang adalah relax kan. Tapi jangan main game daripada pagi sampai ke malam, sampai jumpa pagi Bali, sampai jumpa ni. Ya dah boleh lah. Macam terasa je kami, Puan. Alhamdulillah nak, yang lebih kurang macam tembak-tembak mengenal lah. Buat sama je macam main game, tapi game adalah judi online. Salah juga lah. Asyik boleh. Kalau kita malah top up, malah cuci pun susah juga. Duit kita pun habis. Jadi VPN dia diberi bukan untuk top up judi online dan sebagainya. Jadi adalah teknik relaksasi selain daripada nangga pemandangan di luar, melihat benda-benda cantik. Benda-benda cantik subjektif. Perempuan cantik pun cantik. Kereta cantik pun cantik. Kereta cantik pun cantik. Saya suka nangga kereta lah. Saya suka nangga supercar yang cantik lah. Tahu. Jadi seterusnya adalah teknik stop lah, iaitu memberhentikan kita pun pemikirannya ke arah udah je kata orang. Udah tahu mikir benda macam ni. Contoh, saya bagi contoh lah, kita tak perlu tahu benda yang kita tak perlu tahu. Maksudnya jangan terlalu sangat mengorek ataupun mencari-cari suatu perkara yang kita tidak tahu. Kadang-kadang Allah memberi kita maklumat ataupun memberi kita pengetahuan sekadar yang kita mampu tanggung. Jika kita mencari-cari lagi benda yang terlalu takut, contoh baca artikel-artikel yang ada berapa COVID tu makan menyebabkan mati dalam tempoh 3 jam, pergi tengok video-video yang kematian secara beramai-ramai ditimbus, dibakar lah, petanda mat dan sebagainya. Bila membaca artikel tersebut boleh, tapi pulang dengan cara kita untuk menilai kembali apa salahnya kita fokuskan kepada ibadah-ibadah kita terlebih dahulu dan pemulihan kita daripada kita nak berfikir tentang hari kiamat lagi dan sebagainya. Sama dengan bulan puasa pun kiamat lagi kan, kita nak puasa 7 hari lagi kan. Betul. Jadi fokus dengan ibadah puasa, bukan fokus dengan adakah bazar Ramadan buka atau tidak. Betul. Jadi kita fokus hafal niat puasa dulu kah, berlatih bangun awal ataupun kurangkan makan lah dalam beberapa minggu tu untuk supaya perut kita tak terkejut lah. Kita kan dah PKP berapa lama, jadi memang banyak makan, overload dan sebagainya. Jadi tiba-tiba kita puasa pula, mungkin akan menyebabkan lebih perut kita terkejut dan sebagainya. Jadi prepare pemikiran anda dan fizikal anda untuk menyambut bulan yang mulia tidak lama lagi. Kemudian yang ketiga adalah latihan pernafasan. Breathe in, breathe out, bernafas. Benda yang kadang-kadang kita malas nak buat. Kita terlupa untuk bernafas. Kadang-kadang kita, macam saya cakap tanpa henti, ternyata saya lupa tarik nafas. Jadi saya rasa sesak nafas. Cakap tanpa henti. Jadi saya terlupa untuk bernafas. Jadi saya tarik nafas, saya hembus balik, jadi saya rasa relief. Oksigen pun cukup dalam otak kita. Biar oksigen cukup, kita pun dapat berfikir dengan normal, paru-paru kita pun okey dan sistem badan kita pun semua lebih lancar lah. Semuanya adalah daripada sistem pernafasan. Bila kita rasa takut, paling penting kita tarik nafas, ambil nafas yang lebih, ambil breathe in ataupun udara yang lebih. Sebab bila kita takut, bila kita marah, bila kita bimbang, kita akan lupa untuk bernafas sebab jantung kita berdegup dengan laju. Bila yang berdegup dengan laju yang menyebabkan kita terlupa untuk bernafas. Bernafas itu percuma. Satu nikmat Allah yang selalu kita lupa. Sebagai seorang pesakit COVID dan kita pernah lihat di kaca televisyen, terpaksa dimasukkan mesin ventilator yang memaksa mereka bernafas kan. Jadi mesin tersebut memaksa bernafas dengan bayaran. Mesti ada charge hospital. Sedangkan udara yang kita hidup sekarang percuma. Allah, ambillah nikmat yang percuma tersebut dan bersyukurlah dengan nikmat bernafas yang telah dikurniakan. So jangan cari masalah, jangan cari pasal, jangan cari dadah sebagai jalan penyelesaian. Okay, saya nak ingatkan OKP ataupun klien-klien saya yang sedang menonton sesi live ini, ada link yang anda perlu klik untuk memaklumkan pernyataan anda ataupun kehadiran anda dalam sesi saya pada pagi ini. Link tersebut ada di page ADK ataupun telah dipin oleh Cik Yus di komen di bawah. Saya tak dapat tengoklah sekarang ada kat Cik Yus. Okay. Alright. Okay. Jadi pin code tersebut kita ada link tersebut anda boleh klik untuk menghubungkan anda dengan WhatsApp kami untuk memaklumkan kehadiran anda dalam sesi ini. Ada yang telah WhatsApp saya 3, 4 orang, 5 orang, 6 orang sekarang yang memaklumkan penyertaannya dalam sesi live kita pada pagi inilah. Yang lain-lain ada di dalam komen. Okay, berbalik kita kepada kami pin dulu puan Sekejap. Okey. Minum air banyak kita puan. Hari tu sebenarnya panas. Dah overdose dah. Overdose minum air. Okey. Jadi ada pin dah Cik? Okey, yap. Okay, bagi yang live anda boleh komen. Klien-klien yang dikasihi sekalian, sila komen di ruangan komen untuk saya tahu kehadiran anda di dalam sesi ini. Adakah klien-klien saya sini Angga? Wave ataupun say hi ataupun apa khabar anda semua? Adakah sihat hari tu ataupun ada yang batuk macam saya?
Kalau lihat di skrin ADK Kuching memang ada kehadiran mereka lah, 71 orang. Okay. Apa kita berbalik kepada slide langkah seterusnya tentang kit terapi ketiga. Ini adalah langkah keempat dah kita cakap Yus, iaitu hadapi ketakutan anda dan lakukan. Maknanya just face it. Hadapilah ketakutan tersebut. Jangan lari, jangan menyendiri, jangan terus kecundang lah. Jadi kita mesti laluilah apa-apa dugaan yang ada dalam hidup tu, kerana setiap dugaan ataupun rasa ketakutan ataupun cabaran tersebut akan menyebabkan anda menjadi seorang yang upgrade one level lah. Maksudnya kita dapat mengatasi ketakutan tersebut, kita akan naik ke langkah ke seterusnya, akan naik ke dalam level. Macam kita main game, bila kita dapat settle level 1, level 2, level 3, kita jadi hebat. Sebab semuanya adalah halangan. Betul, dalam game adalah halangan, victory ke apakah, ia adalah kejayaan kita dalam game. Macamnya jugalah dengan hidup. Jadi bila kita hadapi dan lakukan, kita teruskan game, life is macam game lah kan. Life tu drama, hidup tu game. So ingat, adalah normal untuk merasa sedikit ketakutan, namun anda terus positif sebab anda manusia, we just human being, manusia biasa, memang normal kita akan rasa ketakutan. Gunakan kemahiran-kemahiran baru untuk membantu anda mengawal keadaan dan terus steady dan lakukan langkah demi langkah pelan tindakan. Macam semalam contohnya saya tengah invite klien-klien saya untuk join sesi live pada pagi tu. Ada beberapa orang daripada mereka yang tiada FB, ada yang tiada cukup data, ada yang tiada handphone, ada yang guna FB isteri, ada yang takut sebab tiada FB. Jadi itu bukan ketakutan yang harus anda betul-betul takut, sebab kita pun ada timbang rasa, kita tahu apa kekurangan kita dan kekurangan klien sendiri. Masih ada option lain untuk kita menghadiri sesi seperti ini, mungkin dengan cara membaca ataupun melalui WhatsApp yang telah kami edarkan kepada anda. Jadi steady je lah, relax je lah, jangan terus sampai 12 malam mesej saya cakap puan, saya dapat join FB pagi tu puan, saya takut, saya dapat tidur sekarang, saya dapat join kita live. No, benda yang bukan benda yang anda harus takuti. Jadi benda yang adalah perkara yang anda harus handle dengan cara lain. Macamlah saya bila live, anda dapat join lalu saya terus pangkah nama anda, bukan, tidak, kita masih ada budi bicara. Jadi tahniah lah, proses ini adalah langkah pertama untuk mengatasi ketakutan. Jika gagal, jangan putus asa. Jadi semak semula plan anda dan cuba lagi. Gagal adalah benda yang biasa. Daripada kegagalan ialah kita akan belajar. Kalau kita tak pernah gagal, kita akan belajar. Kita sentiasa berjaya. Ya? Okey, boleh kami nyampung je, masuk sikit. Kami pernah terbaca dalam sikit artikel yang kegagalan adalah proses untuk kita berjaya. Adakah kita setuju dengan yang dibaca kami? Yalah, mungkin kita si baca pun kami setuju juga. Sebab contohnya lah, jika anda tidak kantoi dengan polis ataupun ADK lah contohnya, anda akan tetap menjadi seorang penagih. Betul. Anda akan tetap menjadi seorang yang berbelenggu dada. Setuju. Jadi kekantoian tersebut ataupun penangkapan tersebut, penahanan tersebut adalah merupakan satu kegagalan yang akan membawa anda ke jalan yang lebih lurus, lebih perfect, sebagai satu batu loncatan kata orang. Jadi kegagalan yang macam ni lah yang akan memberi kejayaan kepada kita, yang akan menjadi kickstart untuk kita berubah. Jadi benda lah akan menjadi penanda aras. Kalaulah kita asyik gagal, kalaulah kita lurus saja jalan, jadi kita asyik akan belajar daripada sebab dunia tu yin yang, berapa konsep yin yang nya ada putih, nya ada hitam, nya ada positif, nya ada negatif, nya ada baik, nya ada jahat, nya ada semua ada berpasangan, ada lelaki ada perempuan. So tanpa kejahatan tiada kebaikan, tanpa kebaikan tiada kejahatan. Saya menjawab soalan anda, Cik Yus. Ya, terima kasih. Okey. Jadi kita pergi ke langkah terakhir, iaitu langkah kelima, review atau semak semula bagaimana ia berjalan. Maknanya self-check balik diri kita lah. Adakah benar ketakutan itu seteruk yang anda jangka? Apa yang kita pelajari daripada ketakutan tersebut? Dan kalaunya berlaku lagi, apa yang kita akan rasa? Jadi kita self-check diri kita balik, self-check apa yang terjadi ataupun persekitaran kita lah. Kalau dalam Islam kita sebut ibrah. Apa ibrah? Dalamnya kira macam positif, ambil yang positif daripada benda yang negatif. Maksudnya kesimpulan yang baik daripada apa yang berlaku. Contoh, jika anda takut kepada undang-undang ataupun polis di luar ataupun tidak melapor diri dekat ADK, anda rasa takut tidak dapat join sesi live seperti yang telah diarahkan. Jadi kenapa ketakutan itu wujud? Adalah sebab anda mula rasa ingin berubah sebenarnya. Anda ingin ingin mengikuti undang-undang, ingin mentaati undang-undang yang telah digariskan untuk anda. Anda ingin menyahut seruan kerajaan untuk stay di rumah. Kita rasa takut tersebut adalah ketakutan yang baik. Jadi sebenarnya si teruk pun benda yang anda takuti tersebut. Jadi kira macam ambil kebaikan daripada apa yang berlaku. Kita nilai kembali perkara tersebut. Apa yang kita boleh belajar daripada apa yang berlaku dalam hidup kita. Okay, jadi jika situasi tersebut berlaku lagi, apa yang kita rasa? Jadi dari saya lah kita boleh ulang kembali ataupun recap balik. Jadi kita dah ada skill macam ni, kita pernah lalui benda tersebut before talk lah. Sebelum ini kita pernah lalui, jadi kita tahu how to handle our emotion, macam ni nak handle emosi dan perasaan kita balik. Benda ni kalau saya cakap dalam counselling individu lebih mudah daripada saya share secara pribadi, sebab masing-masing ada masalah yang sangat subjektif dan berbeza-beza. Ada yang bermasalah dengan anak, bermasalah dengan isteri, bermasalah dengan pasangan, ibu bapa dan sebagainya. Ada yang dalam keadaan sekarang saya bukan hanya fokus pada klien, tetapi keluarga-keluarga mereka ataupun keluarga klien yang tengah dalam keadaan tertekan sekarang, di mana anak-anak mereka tidak dapat dikawal dalam tempoh PKP ini, masih keluar mencari-cari kawan yang negatif, masih keluar mencari-cari dadah, balik ke rumah mengamuk dan sebagainya. Bila dalam keadaan macam ini yang agak menekan semua pihak,
inilah skill yang paling penting untuk kita apply ataupun amalkan dalam mengatasi kebimbangan dan ketakutan tersebut. Saya rasa inilah yang terakhir. Habis dah slide kita yang untuk sesi terapikan diri ketiga. Okay. Saya nak tengok Sekejap, respon daripada Right. berapa minit dah kita tu, Cikgu? 32 minit. 32 minit. Kita ada berbaki dalam So, 8 minit lagi puan. Sebab okay, this live is akan end dalam 40 minutes. Okay, apa-apa pun okay, berbalik kepada apa yang kita katakan tadi, banyak aja lah benda yang dapat dipolah oleh Sida dalam tempoh PKP tu di rumah. Alright. betul. Okay, seperti yang kita sedia maklum, kini tu Sidanya dapat apa ni, duit yang diberi bantuan. Ya. And then apa nasihat kita kepada Sida tu khususnya mendapat duit dia, sebab kadang-kadang kami semualah ada segelintirnya rasa baru first terima duit, especially yang keluarga bawah yang B40 macam kami dapat 1,600 1,600 ya, big amount. So apa sedikit nasihat kita kepada adanya supaya adanya menyalahgunakan. Yes, okay. Okey, kira sekarang untuk kita dalam keadaan diduga negara kita diduga dengan dugaan sebegini, anda pula sebagai rakyat dapat durian runtuh, dapat duit free, dapat benda yang mana negara-negara lain belum tentu anugerahkan ataupun beri kepada rakyat-rakyatnya. Tapi kita rakyat Malaysia beruntung dapat duit sebanyak itu. Kalau negara kita tidak diduga seperti ini, mungkin juga kita tidak akan merasalah duit yang bantuan-bantuan sedemikian. Jadi banyak kes yang kita dah tengok di media-media masa salah guna duit BPN ataupun duit bantuan ni. Ada yang buat delivery tak dalam multi channel lah untuk mengenakan dadah, mana transaksi penjual beli dadah semakin bijak dan semakin berjalan dengan lancar. Mungkin sebab duit dah banyak dan anda juga menjadi target pusher-pusher seperti mereka tahu duit anda banyak. Jadi yang pertama, ingat, duit percuma kadang-kadang kalau anda tidak digunakan dengan cara yang baik ataupun anda gunakan untuk keburukan, dah for sure memang tidak berkat dan itu mungkin hak orang lain yang lebih berhak mendapatnya. Anda telah mengambilnya dan anda membeli dadah yang menyebabkan anda dan keluarga anda juga rosak. Jadi saya nak cakap lebih pun, anda semua dah besar, dah tua, dah ramai yang lebih tua daripada saya pun nak cerita duit kita nak membebel pasal kewangan. Anda sendiri boleh fikir ke mana duit itu harus pergi untuk belanja keluarga, anak isteri dan sebagainya. Jangan ambil hak mereka. Jangan jadikan peluang rezeki ini sebagai benda yang akan membunuh anda bukan suatu hari nantilah, instantly dengan segera. Jadi pilihlah keputusan yang baik, fikirlah dengan waras. Janganlah menjadikan hamba kepada dadah terlalu lama dan memperhambakan diri anda kepada barang-barang terlarang ini hingga hilang segalanya. Sesal kemudian tiada gunanya. Betul. Benar kata kita. Alright, okay, kita pun dah rasa dah sampai ke habis. This is last slide. Betul sih puan? Okay. Ada sekian, terima kasih. Ada sekian, terima kasih. Okay, apa-apa pun kepada semua pendengar, kepada semua followers kita, terima kasih banyak kerana sentiasa bersama dengan ADK Negeri Sarawak. Dan kita akan cuba untuk sampaikan apa-apa jenis message melalui media sosial. Kini tu banyak orang kerja dekat rumah puan, stay at home. Betul. Jadi kita dah dengar semua daripada Puan Nadia tadi, apa tips-tipsnya dan sedikit nasihat bagi yang dapat duit BPN-nya, berpada-padalah untuk menggunakan duit dia kepada benda yang lebih positif puan, bukannya kepada benda yang negatif. Alright puan, ingin juga kami nak tahu macam PKP tu adalah merupakan masa yang terlalu panjang kita stay kat rumah, and untuk merupakan kali pertama juga, umur kami tu dah nak 40, kali pertama kami rasa cuti terlalu panjang. So adalah merupakan satu benda yang baru. So benda yang baru tu apa yang banyak mengajar kita dalam tempoh PKP tu? Yang pertama sekali mengajar kami menggunakan aplikasi Zoom untuk meeting secara online. Okay. Jadi boleh pun sebenarnya kita meeting online di mana-mana saja kita berada. Yes. Dan saya sendiri pun jarang pernah quote live. Jadi melalui PKP tu kita menggunakan media dengan baik sepenuhnya. Jadi kita pun dapat kalau sebelum ni media-media seperti ini diabaikan ataupun diletak kepada secondary pun method lah. Jadi sekarang media secara FB ni menjadi yang premier lah. Jadi benda ini adalah satu benda yang baik. Termasuk dengan kerja sekolah anak-anak apa semua, kita dah ada Google Classroom sekarang kan. Jadi anak-anak saya pun menghadap gadget saja, nasib baik ada 1 gig percuma kerajaan beri, thank you kerajaan Malaysia. Jadi bolehlah anak-anak belajar menghadap TV, menghadap gadget. Tapi yalah, kita tu yang paling palak nak jawab soalan, nak jawab cikgu ajar sama dengan mak bapak mengajar, betul kan? Betul. Jadi saya penting jadi cikgu di rumah. Jadi saya sanggup berada di pejabat daripada jadi cikgu di rumah. Habis spring dengan cikgu yang mengajar anak-anak dengan sabarlah. Okay puan, ada beberapa komen tu daripada few of kita pun followers. Mungkin kita pun community yang ada assalamualaikum, selamat pagi, at last dapat juga. And then, hai puan, batuk, banyak minum air. Kau berdosa tek mana tadi? Okay, dan dapat pedoman. And alright, thank you very much puan. Any last word from you? Sebab mungkin bukan yang terakhir, sebab mungkin kita akan banyak lagi sesi live selepas ini. Jadi saya minta klien-klien yang berada di luar sana, jaga diri anda, kekalkan kebolehan anda, jangan jadikan tempoh yang panjang sebulan lebih ini tempoh untuk anda mengambil kesempatan untuk sebab kita dah tidak ada urine test apa semua kan. Jadi jangan anda ambil kesempatan ini untuk melakukan perkara yang saya tidak suka. Jadi saya nak anda kekal pulih, jaga diri anda, jaga keluarga anda, yang penting jaga kesihatan semua dan lindungi diri sendiri dan dalam masa yang sama kita jaga
masyarakat dan negara kita lah. Jadi kita you stay at home, we stay work for you lah kan. Jadi Betul. macam ni lah. And Moga jumpa lagi. yang pentingnya adalah kita jaga kita. Nya jaganya maksudnya jaga kita. Kita jaga kita berarti kita jaga nya juga. Betul sih Puan? Kita jaga kami jaga kita. Macam ya. Alright. Okay, sampai di situ aja asalnya Puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan AADK Sarawak. And Puan Nadia Tok selalu juga live dalam AADK daerah Kuching. So please bagi ada kesempatan boleh nak tanggal live-nya. And kita nangganya macam Numiak aja nak. Dah ada anaknya ko. Alright Puan. Okay. Stay safe, stay at home. Okay, see you again. Okay, Bye. bye. Assalamualaikum.